اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 11, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dalil ada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah makhluk ini, langit, bumi dan lain itu makhluk. Kerana kesemuanya, kesemua makhluk nama mumkinun. Erti mumkinun, sebelum adanya ada mumkinun, patut ada, mana boleh ada, dan patut tak ada, mana boleh tak ada. Dan apabila sudah ada, tentu ada yang mengada akan dia akan mumkinun. Dan yang mengada akan dia akan mumkinun namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila yang mengada itu Allah, tentu Allah ada, dan tak ada Allah mustahil. Dalil ada Allah Ta'ala. Dalil Allah bersifat dengan sifat wujud ialah makhluk ini. Apa makhluk ni? Perkara yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk-makhluk ni ma khalaqahullah, barang yang menjadi akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tu makhluk. Jadi dalil Allah bersifat dengan sifat wujud ialah makhluk ini. Itu dalil. Setakat tu hak dalil ijmali, hak fardu ain. Lepas tu kesemuanya itu nama mumkinun, panjang sikit di bawah 2-3 baris tu, hak tu dipanggil dalil secara tafsil, secara terperinci. Hak tu fardu kifayah. Hak fardu ainnya dalil Allah bersifat dengan sifat wujud ialah makhluk ini. Dalil Allah bersifat dengan sifat kidam ialah makhluk ini. Dalil Allah bersifat dengan sifat baqa ialah makhluk ini. Sampailah kepada kaunuhu mutakalliman, dalilnya ialah makhluk ini. Itu je. Ada panggil apa tu? Dalil ijmali, dalil rekah, dalil secara kasar tu je, fardu ain. Orang pun tanya balik, yang kamu jadikan makhluk ini sebagai dalil ada Allah Ta'ala, kok jalan mana? Kok jalan mana? Cuba hurah. Tak sudut tanyalah kok jalan mana tu. Setakat tu je. Setakat saya pandangnya, dalil Allah ada makhluk ini, dalil Allah bersifat dengan sifat kidam makhluk ini. Setakat tu, jangan duk tanyalah kok jalan mana jadi timbul makhluk ni menjadi dalil. Tak pandai dah kitanya. Mana apa ni? Kita hanya tahu dalil ijmali, hak fardu ain. Hak sifat 20, hak tu kita wajib mengetahui secara tafsil, secara terperinci tiap-tiap satu sifat.
Dalil pendek dah apa? Dalil ijmali. Hak kita pegang sifat Allah secara ijmal, yang terdahulunya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, dan maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Hak tu hak pegangan secara ijmal akan sifat Allah. Dalil makhluk ini juga, dalil ijmal juga tu. Makhluk ini lepas itu. Hak 20 ni, hak ni wajib kita mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara detail, secara satu-satu. Tetapi hak kita dok pegang secara satu-satu, wujud, kidam, bakok ni, dalil ijmal cukup. Apa dalil Allah bersifat dengan sifat wujud? Ada makhluk. Dalil Allah bersifat kidam? Ada makhluk. Dalil ijmal. Sifat 20 wajib mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci lah, secara halusi. Tapi dalil ijmali cukup. Dalil ijmalinya apa? Dalil ada Allah. Dalil Allah bersifat dengan sifat wujud ialah makhluk ini. Setakat tu je. Berarti setakat tu lulus dah hak fardu ain kita, dalil ijmali. Kenapa makhluk ini menjadi dalil Allah Subhanahu wa taala ada? Ni kerana semuanya tu panjang tu fardu kifayah. Rekah je dalil ni. Cuma dalam bab pegangan wajib berdalil. Tiap-tiap satu pegangan wajib ada dalil, ada penunjuk, ada tandaan sendiri. Jangan kenapa kamu berpegang Allah bersifat dengan sifat wujud? Apakah dalilnya? Dalam saya pakai turut orang yang mengajar lah, dia kata Allah ada. Ibu bapa mengajar Allah ada, lepas tu saya pun pegang Allah ada. Mana dalil awak sendiri? Saya pakai turut ramai-ramai sudahlah turut orang. Itu dipanggil tidak berdalil. Orang panggil dia taklid turut orang semata-mata. Orang taklid seumpama dipanggil muqallid, orang yang turut orang. Yang mana berpegang secara muqallid, tidak ada dalil, khilaf ulama. Pandangan dhaif mengatakan pegangannya tidak sah, kufur. Pandangan muktamadnya, kenapa tidak sah pegangan? Dia berpegang tu betul, Allah ada tu betul, kena Allah ada tu. Dan dia pegang sungguh ni, dia percaya sungguh Allah ada. Dia bukan syok-syok Allah ada ni, dia pegang sungguh Allah ada. Tapi salahnya mana dalil? Tak ada dalil. Berdosa kerana dia salah, tidak berdalil. Tapi pegangannya sah. Itu pandangan muktamad. Sebab apa? Sebab berdosa kerana wajib berdalil, tiba-tiba dia tidak berdalil. Salah betul meninggalkan kewajipan berdalil lah. Tapi iman dia sah ke tak? Dia berpegang kejap Allah ada, dan pegangan kejap Allah ada tu pula memang sebenar. Kenapa lagi pegangan dia tidak sah? Kenapa lagi iman dia tidak sah? Sahlah iman dia, sebab dia berpegang kejap. Sebenar pula pegangan dia, maka sahlah pegangan. Tapi kata makrifah mengenal Allah ni, pegang kejap pegangan, satu syarat dia. Yang keduanya, pegangan yang kejap tu sebenar. Yang ketiga, berdalil. Tiga tu. Makrifah permulaan agama mengenal Allah dengan bahawa kita berpegang tiap-tiap akidah kejap. Hak kita pegang tu sebenar. Kemudian berdalil. Berdalil ni barulah makrifah yang tidak khilaf ulama, makrifah yang sah. Kalau tidak berdalil, makrifah dia khilaf ulama, sah ataupun tidak. Tapi pandangan muktamad sah.
Tapi jadi makrifah dia setakat berpegang kejap, kemudian pegangan Allah ada tu sebenar, tapi tak ada sekara, berdalil dia tak ada. Maka pegangan dia sah ataupun tidak, khilaf ulama. Tu jelah di pandangan muktamad sah pegangan yang tidak berdalil tetapi berdosa. Ini bagi orang yang terima pelajaran. Mana kalau ajak pegang kejap-kejap Allah ada, dalilnya ni ada semua perkara ni. Pegang kejap-kejap Allah sedia kidam, dalilnya ni ada semua benda ni. Dia boleh terima ilmu tu. Tapi kalau dia jenis tidak terima pelajaran, IQ dia rendah, dia boleh turut setakat pegang Allah ada, dia boleh turut setakat pegang Allah sedia, nak naik setangga lagi berdalilkan ada semua makhluk ni, dia tak nak pergi dah. Tak nak pergi dah banyak-banyak, dia jadi pening dah dia ni. Dia jadi bolok dah dia kalau main duk banyak-banyak ni. Allah, saya pegang Allah ada, turut awak sudahlah. Jangan duk turut saya gitu. Biarlah ada sebab sendiri. Sebab apa awak berpegang Allah ada? Mana tandaan kata Allah ada? Tandaannya ni ada semua ni. Jadi dia tak boleh nak turut tu. Dak cerdik dia ni. Dia tak boleh nak setakat turut awak je. Dah awak ajar Tuhan ada, saya pegang Tuhan ada, turut awak je. Tak usah jadi nak makhluk-makhluk saya dak pandai. Misal ni orang kurang cerdik, tak cerdik. Hak ni barulah tak berdosa sebab dia tak mampu. Tapi rolik-rolik orangnya Allah setakat berdalilkan ada makhluk ini, kata je. Kenapa? Kenapa tak sedut tanya, saya tak pandai. Cukup dah hak dalil ijmali, hak fardu ain. Hak dalil ijmali, hak fardu ain. Tak kata tak payah apa. Jadi dalam kitab Pati Faridah ni, jadi hak dalil panjang tu mana hak fardu kifayah lah. Nanti hak dalil kidam pula, dalil kidam tubi daurun tasalsul. Tu fardu kifayah tu. Fardu ainnya apakah dalil Allah bersifat dengan sifat kidam? Makhluk ini. Kata je. Tu je fardu ainnya. Mana kalau pandangan dhaif mengatakan tidak berdalil itu tidak sah iman, kafir lagi. Kalau kira-kira dengan dalil yang mudah ni, tak ngaji siapa sikit setara ni pun dak belajar. Kalau kata tak sah iman pun, kalau kita kata gak sedang molek baru dak padam muka. Allah siapa ke? Bukan orang tak terima pelajaran, cerdik orangnya. Tak mahu ngaji banyak, setakat mengaji Allah ada. Dalil tandaan dia tambah tak datang saya nak mengaji, nak sibuk mengaji benda lain, tak pernah sabar tu. Kalau pandangan kata imam tak sah lagi tu, memang kita kata kok sudah molek pada muka baru. Ni bab pegangan. Hak pegang kejap sebenar satu dah. Selapis lagi kita ada dalil sendiri, bukan turut orang. Ni. Ini pegangan. Kalau bab fiqh, bab syariat zahir tu, turut je. Kata wajib saya pakai wajib, kalau kata sunat saya pakai sunat. Kalau kata haram saya pakai haram, kalau kata makruh saya pakai kata makruh. Mana dalil? Pakai turut orang ngajar sudahlah. Tu pekak. Lepas-lepas ngajar kata wajib, lepas tu dia ngajar pula kemudian hak wajib tu satu pandangan, satu mazhab. Satu pandangan lagi ni sunat je, tak buat pun tak apa. Gitu pula. Tukar pula lah hak sunat. Mudah sikit ni, kalau wajib ni payah ni. Tak buat dosa. Nak buat pula payah hak wajib ni. Ada panggil kata sunat. Saya ni tak dah nak turut hak kata wajib tu, payah sayanya. Ambil hak sunat lah pula. Tu pekak. Tak ada dalil pun tak apa. Lepas tu pandangan pekak ni pula banyak khilaf dia. Tapi pegangan satu jalan. Sebab tu satu-satu pegangan tu kena tafsir molek, kena faham molek. Sifat wujud ni wujud yang hakiki, wujud yang sebenar-benar. Bukan macam wujud kita. Kita wujud juga, kita ada juga. Memang adalah kita ni. Sebab Quran sebutnya Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah ni Rabb bagi sekalian alam.
Alam ni makhluk. Jadi makhluk ni kena kata ada lah. Sebab Allah Rabb, alam ni marbuk. Mana yang diatur, yang direntoh, yang dijadikan oleh Allah. Jadi alam hak Tuhan rentoh, hak Tuhan buat ni kena ada lah. Kalau alam tak ada, ayat Quran jadi tak kena lah, tak betul lagi tu. Jadi alam kena ada, makhluk kena ada, Rabb, Tuhan ada juga. Alam, makhluk ni ada juga. Hak bezanya, ada Tuhan ni, ada macam mana? Ada yang hakiki, yang tidak ada permulaan, yang tidak ada kesudahan, ada yang tidak diadakan, ada yang tidak berubah. Itu yang kita naknya. Itu tafsir dia panggil. Kejap pegang Tuhan ada yang hakiki. Tak cukup kejap tu, nak biar desa lagi. Pegang kejap Allah ada ni dalil sendiri. Tak kait dengan orang. Sebab apa? Hak ni pegangan ni. Kalau mai turut orang, kalau orang tukar pula pegangan kemudian kata Tuhan tak ada, walaupun tak berlaku lah kita kata. Tak berlaku tu pada adah. Pada adah tak ada orang mengajar Tuhan ada, bila dia mengajar pula Tuhan tak ada orang mengajar gitu. Pada adah tak berlaku. Tapi boleh berlaku ke tak? Tak mustahil. Bukan rasul yang maksum. Oleh kerana tak mustahil itulah kita pegang Tuhan ada, bukan turut dia. Alim besar mana dia pun tak boleh turut dia. Kita ada dalil sendiri. Ini nak cerita pegangan ni. Faham tak? Walaupun alim besar dia macam mana pun tak boleh turut dia nampak pegangan. Sebab apa? Sebab tak mustahil. Orang alim besar ni kemudian dia kata Tuhan tak ada. Tak pernah jumpa-jumpa tu pada adah, pada kebiasaan tak pernah jumpa. Tapi mustahil berlaku seumpama tu? Tidak mustahil. Takut mai duk turut dia kan, dia royak Tuhan tak ada pula kan, tak ke balik pula kita ni berat ni pegangan. Kena ada dalil sendiri. Jadi kejap satu-satu pegangan, dalil sendiri. Ni akidah usuluddin tapak agama. Kena kemah molek lah. Satu-satu pegangan kemah dah faham kitanya. Sebab kita mengaji molek dah dengan orang mengajar. Lepas tu kita pegang tu pula, kita suku dah, terasing dah. Kita pegang dengan dalil kita sendiri. Dalil tu kita ambil daripada guru yang mengajar. Kita ambil lah ilmu untuk tahu dalil daripada guru. Lepas kita tahu dalil dah, kita sendiri dah. Guru tu ke siapa ke satu dunia mengatakan Tuhan tak ada, gohik gila demo tu, kita tetap ni akidah kita Tuhan ada. Lepas tu orang semua tukar belakang tu, saya ada dalil sendiri ni, ada semua ni dalil Allah ada. Ni pegangan, kan tak? Ni kena kemah dan bab pegangan ni. Hak bab pekoh kemah juga. Tapi kemah pula jangan kemah sangat, biar longgar kok sikit. Kemah sangat kadang-kadang jadi susah pula orang awam untuk beramal. Kita kemahlah kodoh-kodoh dengan masyarakat kita bermazhab Syafi'i ni. Kita kemah, kita ajar biar pasti kalau kita ajar tu pekoh mazhab Syafi'i. Tapi janganlah kemah ni siapa ke tutup ikat mati macam akidah. Maknanya ketika kalau pandangan Imam Syafi'i ni agak tak boleh nak turut mana kita ni, kita cerita pandangan mazhab lain pula sebagai ilmu tambahan bab fiqh. Sampai masa kita tersepit, kita berhajah kepada pandangan lain ni, kita beramal lah, ilmu ada dah. Tu fiqh jangan kita tu sangat. Sebab fiqh ni kalau kita ketat sangat dalam bab fiqh yang sebenarnya taklah ketat sangat, dilonggar. Hak fiqh hak ketat-ketat ni hak ijma'. Tu ketatlah hak ijma'. Semayang 5 waktu itu ijma'. Kena ketatlah. Rakaat 2 ke 3 ke 4 ke kena ketatlah, itu ijma'. Atau ijma' kena ketat. Niat kena ketatlah. Tapi niatnya di mana? Niat di mana tu khilaf. Hak khilaf ni yang ketat sangat. Tapi kita ajarlah fiqh mazhab Syafi'i. Niat muqaranah serta dalam Allahu Akbar. Royak. Niat kena ketat sebab niat tu wajib. Sepakat ulama ittifaq 4 mazhab niat tu wajib. Tapi letak niatnya di mana? Tu khilaf.
Letak niatnya di mana? Hak khilaf yang ketat sangat. Kita beritahu lah mazhab Syafi'i kita, niat wajib muqaranah serta niat dalam Allahu Akbar. Muqaranah pula urfiyah sudahlah. Tak salah cerita muqaranah kamaliyah. Itu mustahil kepada orang awam. Imam Ghazali pun kata muqaranah kamaliyah mustahil atas orang awam. Muqaranah urfiyah. Ni pun mazhab Syafi'i lah ni. Muqaranah pada uruf je. Serta dah tu padahal kalau serta sungguh niat dalam Allahu Akbar, mana sepenuh Allahu Akbar, sepenuh tu penuh dengan niat. Tu baru serta sungguh. Ni mula-mula tak mari niat lagi. Akbar di hujung tak ada niat. Dia ada niat mana? Allah. Dillah tu je. Dillah tu je mari niat. Di awal tak ada, di hujung tak ada. Serta apa? Duduk sejuzuk gitu je. Serta dah. Serta pada huruf dia panggil serta lah tu. Walaupun pada masa Allah mula-mula tu tak ada niat. Akbar niat selesai dah. Sesati ke mana? Ketika Allah tu niat stokot tengah tu je. Awal tak ada, hujung tak ada. Tak apalah tu. Dia panggil serta lah tu pada huruf, pada panggilan. Tu fiqh Syafi'i. Tak dapat juga nak serta tengah tu. Jangan ketat. Tiga mazhab lainnya tak syarat niat dalam Allahu Akbar. Niat sebelum pun okey je. Niat sebelum pun okey. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun ada pandangan dhaif. Niat sebelum pun okey. Royak juga mazhab Syafi'i tapi pandangan dhaif. Ulama yang bermazhab Syafi'i, pandangan Imam Syafi'i niat mesti dalam Allahu Akbar. Tapi dalam mazhab Syafi'i pun walaupun niat tu wajib muqaranah, dimaafkan kepada orang yang sukar dapat niat, bolehlah niat dahulu sedikit daripada Allahu Akbar. Kena buka lah. Tu pekau kena buka. Niat tak boleh nak elok dah niat ni. Sepakat ulama. Letak niat jangan kita ketat. Ni jadi punah ganuh orang ni. Lepas takbir, lepas tangan takbir pula, lepas tangan takbir pula, lepas tangan. Akhirnya terganggu habis orang kiri kanan. Berdosa tu. Berdosa tu. Maknanya hak fiqh ni tepat ketat lah. Hak ijma' ulama kena ketat. Sembahyang waktu kena ketat. Tu ijma'. Hak khilaf-khilaf tu mana? Lepas tu hak kita duk pegang, kita duk amal-amal tu, mana dalil? Tak ada dalil gitunya. Iyalah ijma' ulama semayang 5 waktu. Mana dalil? Mana dalil? Mana dalil? Semayang dia 5 waktu. Ijma' ulama mana dalil? Sesuatu tanya dalil dak erti tu pekah. Tak ada dalil-dalil pun. Tak ada amalan lain. Hak semayang 5 waktu, hak ijma' ulama 5 waktu. Semayang witir tu wajib mazhab Hanafi, jumhur mazhab lain sunat je. Hak 5 waktu ni ijma' ulama, tak ada khilaf. Mana dalil? Tak berdalil-dalil pun kitanya, tu pekor. Tauhid tak? Tauhid wajib berdalil. Tapi cuma tak ambuh gantung ke orang je dalam bab ni. Nak dalil biar walaupun dalil Allah. Dalil apa? Makhluk ini gitu je. Gitu je. Allah sikitnya. Nah. Cuma nak lepas daripada turut orang semata-mata. Turut orang ni ialah kita kata tadi adahnya, kebiasaannya tak ada orang yang daripada berpegang Tuhan ada kemudian berpegang Tuhan tak ada, tak pernah jumpa lah. Tak jumpa tu. Tapi hak paling besar kebimbangan adalah ketika nak mati, syaitan datang merupa orang tersebut. Kalau guru kita lah. Kalau mak ayah kita lah. Kalau kita berpegang Tuhan ada, turut guru. Kita berpegang Tuhan ada, turut mak dan ayah. Syaitan main merupa guru kita, syaitan main merupa mak ayah kita. Bukan guru kita, bukan mak ayah kita, syaitan main merupa. Saya ajar itu salah, Tuhan tak ada. Ni takut lah.
Oh, lama kau ni duk pegang kejap. Tuhan ada, kamu yang beritahu. Kamu kata tak ada, saya pun pakai ikut kamu lah. Dibimbangi mati kufur. Waliyazabillah. Dan memang kita mengaji akidah ni bak dalil dulu, tak ada masalah. Tak ada orang berpegang semata-mata tu orang, tak ada. Memang ada dalil sendiri. Dalil akal pun dah apa dah, tak dalil ayat Quran pun. Nak cerita dalil ni rekah tak rekah, siapa ke ada orang berdalil tak sedar dia berdalil. Pernah mengajar ada mocik, ustaz beratlah mocik dah, apa buat mocik pegang selama kena tak cukup ke mana mocik tak ada dalil mocik pegang lama kening. Tak ada dalil mocik pegang Tuhan ada semua, tak ada dalil. Dan yang mocik pegang Tuhan ada tu dah iyalah, dah ni ada langit bumi besar jeregung ni mesti ada Tuhan yang buat. Tu dalil lah tu, apa lagi? Dia berdalil tapi dia tak sedar dia berdalil. Makna kata-kata bak dalil ni mesti ada belaka. Siapa Tuhan tak sedar dia berdalil, mana mudah je dalil ni. Kalau tanya dah makcik berpegang Tuhan ada, kok mana? Dah orang sebut pakai ada belaka. Saya pun pakai makcik pakai turut orang kata. Tu barulah kata tak berdalil. Ni dia kata dia tak berdalil, beratlah makcik. Dan makcik pegang kok mana? Jadi timbul makcik pegang Tuhan ada ni kok mana? Ada. Kalau tak ada Tuhan nak mari mana tengok langit bumi besar mana ni? Kalau tak ada Tuhan yang buat, nak mari mana langit bumi dia? Dah tu apa benda lagi dia? Itu dia panggil dalil. Kata-kata kalau orang belajar mesti ada dalil. Mesti ada dalil. Hak biasa tak adanya dalil ijmal, dalil tafsir fardhu kifayah. Dalil depan. Setakat dalil Allah ada ialah makhluk ini. Barang yang Tuhan buat ni, langit, bumi dan lain. Langit, bumi dan lain-lain. Yelah. Kita ni kadang-kadang dia nampak hak jauh, hak dekat dia sendiri dia tak nampak. Jadi cerita hak jauh tau. Kita gitu juga. Kita hak jauh kita nampak, hak kita tak nampak. Kalau dak comel orang kita nampak, kalau dak comel kita tak nampak. Dak comel anak orang kita nampak, dak comel anak kita tak nampak. Kita biasa nampak jauh sungguh, hak dekat kita tak nampak. Ke mana? Hak jauh, kesalahan orang lain kita nampak sangat. Kesalahan kita, kesalahan anak orang lain, keluarga lain kita nampak sangat. Kalau kesalahan anak kita, dia apabila dekat ni dia payah sikit nak nampak. Dia panggil gabung tak? Gabung apa panggil? Kan dia dekat tak nampak, dia kena baru boleh baca. Kan ada kan pasal tu. Dekat kita dekat nampak, jauh tak nampak. Dia dekat tak nampak, tiba-tiba dia pun baru nampak, jauh baru nampak. Ni pasal ni kita ni, hak jauh nampak, hak dekat tak nampak. Jadi langit bumi hak besar tu, tapi kita sendiri ni dalil Tuhan ada ni. Jadi tak pergi pada hak diri kita sendiri. Bukan tu mengajarnya, bukan kata ada kita. Ni bulu, kuku, tu dalil Tuhan ada tu. Bulu Tuhan buat, kuku Tuhan buat. Kalau tak ada Tuhan yang buat, nak tubik bulu kat mana, tubik kuku kat mana? Dalam daging kita tu tak ada pun bulu. Dalam daging kepala ni tak ada rambut. Dalam daging dagu ni tak ada janggut. Tak ada. Kita cukur-cukur janggut, terluka dagu, terbelah dagu. Buka dalam tu, panjang janggut dalam dagingnya. Ada? Tak ada. Terluka kepala, terbelah kepala. Allah, rambut penuh dalam kepala. Ada gitu? Tak ada. Lepas tu mari mana ada bulu, ada rambut, ada janggut tu. Ni kena ada tuan yang buat ni. Tu dalil ada Allah. Takkan jadi sendiri. Sama dengan kuku. Kuku ni, kuku.
Siapa sekat mana kuku? Siapa sini? Siapa sini tak boleh nak belok jari. Tak boleh belok lah. Kuku duduk mana? Cuba kalau kuku cabut. Sekat mana kuku? Ke dalam kita pun tarik. Banyak dalam Di luar ni cabut dah. Kolek dah, mana kolek? Kolek dah kat luar ni. Tapi nak cabut payah. Sebab dia banyak dalam. Kita kena tarik tu, gitu. Tak ada sini je kuku ni. Lepas tu boleh jadi tambah kuku ni. Ni kena ada tuang yang buat ni. Ni dalil ada Allah Ta'ala. Tu kata dalil ada Allah. Dalilnya rambut dan kuku. Hak dari kitabnya langit dan bumi. Langit bumi pun tak apalah. Nak hak luar, hak jauh, hak dekat tak nampak. Itu dalil ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu fardu ain. Jadi timbul kok mana jadi makhluk ni menjadi dalil Allah Ta'ala ada. Hak ni fardu kifayah. Kerana kesemuanya, kesemua makhluk ni nama mumkinun. Mumkinun ni bahasa Arab. Mim kaf nun ni bahasa Arab. Mumkinun ni bahasa Arab. Kita mungkin. Bukan min waw nge kaf ya nun. Min waw nge kaf ya nun itu mungkin barangkali dah tu dah. Ke apa? Dia dalam parti Faridah tak ada rumi dah. Kalau hak ada rumi dia je warna. Dia je MUMKIN. Kalau hak mungkin tu MUNG atau mungkin bahasa Melayu. MUNGKIN itu mungkin bahasa Melayu. Di mumkinu ni kalau buku Rumi ditulis MUMKIN. Kalau orang tak biasa belajar kitab Jawi, hak tengok tulisannya mim kaf nun MUMKIN, dia cari dalam kamus Dewan Bahasa. Ada tak dalam kamus Dewan Bahasa? Mana nak ada? Itu bukan bahasa Melayu. Mumkinun tu bahasa Arab. Apa makna mumkinun ni? Erti mumkinun ni dulu, sebelum adanya ada mumkinun ni, patut ada dan patut tak ada. Kenapa? Mumkinun ni barang yang boleh ada dan barang yang boleh tak ada. Tu mumkinun. Barang yang sebelum ada ni boleh ada, kata ada pun akal boleh terima. Kalau kata terus tak ada pun akal boleh terima. Tu mumkinun. Mumkinun ni mastawa alaihi wujudu wa adam. Barang yang bersamaan atasnya oleh ada dan tak ada. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Itu makna patut ada, patut tak ada. Dia mumkinun dengan jaizun. Itu muradif dipanggil. Muradif ni dua lafaz yang berbeza, maknanya sama. Itu muradif. Sebut kata lafaz yang muradif. Apa makna muradif ni? Dua lafaz yang berbeza tapi maknanya sama. Kalau kita muradif ni apa muradif? Buahnya dengan buah kelapa. Muradif tu panggil. Tak tahu. Buahnya dengan buah kelapa. Nyo ni bukan bahasa Terengganu dah, bahasa buku nyo ni. Ke bahasa Terengganu? Bahasa buku kan nyo ni. Lepas tu hak mana nyo, hak mana kelapa? Lain-lain pada lapar. Tapi bendanya sama, dia panggil muradif. Bahasa Arab dia panggil muradif. Maknanya mumkinun bunyi lain, jaizun bunyi lain, tapi maknanya sama. Wajib, mustahil, jaiz. Kita jarang sebut wajib, mustahil, jaiz. Kita sebut wajib, mustahil, harus. Gitu. Wajib bahasa Arab, tapi kita pun wajib. Mustahil bahasa Arab, kita pun mustahil. Jaiz kita tak sebut jaiz, kita sebut harus. Jadi Arab Melayu. Wajib, mustahil, Arab. Jaiz, harus jadi bahasa Melayu. Dia kalau nak Arab semua, wajib, mustahil, jaiz.
Wajib barang yang mesti ada. Mustahil barang yang mesti tak ada. Jaiz barang yang terima ada dan barang yang terima tak ada. Itu jaiz. Haruslah terjemahan Melayu. Jadi mungkinun dengan jaizun ni dia panggil lapah muradif. Sama makna lah. Jadi makhluk ni benda yang jaiz. Benda yang harus ada, harus tak ada. Kata ada akal boleh terima, kata tak ada akal boleh terima. Jadi makhluk ni mungkinun. Mana barang yang terima ada, patut ada, makna boleh ada dan boleh tak ada. Itu mungkinun. Sama je. Mungkinun dengan jaizun sama makna. Dipanggil lapah muradif. Contoh ginilah. Nak sebut lapah muradif ni. Macam kalamullah. Ni tak? Kalamullah Quran. Hak di Allah pun Quran juga. Kalamullah juga. Lapah muradif tu Quran dengan kalamullah tu. Hak depan kita ni Quran, kalamullah juga. Sama je. Tapi lain-lain. Hak ni qadim, hak ni baru. Tapi nak ceritanya antara kalamullah dengan Quran ni satu. Satu makna. Jadi takut tukar antara hak qadim hak baru ni, kita wajib kena kata Quran qadim. Kalamullah qadim. Sebab kalamullah dengan Quran ni hak di Tuhan kalamullah, hak di Tuhan hak qadim ni Quran. Jadi Quran kalamullah ni lapah yang muradif. Kalau kata hak di Tuhan qadim ni kalamullah, bukan Quran. Hak baharu berhuruf depan kita ni Quran. Tak apa. Tapi tak kalamullah Quran lapah muradif. Hak azali hak qadim di Tuhan kalamullah pun ya, Quran pun ya. Lain-lain tu, lain sebutan. Kalamullah lain sebutan, Quran lain sebutan. Sama aja makna tu muradif. Hak di Tuhan qadim tu ialah kalamullah pun boleh panggil, sifat kalam Allah, Quran pun boleh panggil. Hak depan kita ni hak baharu hak berhuruf ni kalamullah pun boleh panggil, Quran pun boleh panggil. Tu kalau nak cerita apa tu? Kalamullah Quran ni dia panggil lapah muradif. Tapi kita dah ngaji dalam sifat kalam tu oleh kerana hak qadim pun nama sama, hak baharu pun nama sama, jadi wajib kena kata qadim belakalah. Takut salah pergi kata baru hak qadim di Tuhan tu pun ranah lah kitanya. Tapi nak ceritanya kalamullah Quran lapah lain tapi muradif, satu makna. Macam tu. Dia banyaklah, kita bahasa Melayu pun banyak. Apa panggil apa? Kelewang apa? Parang, kelewang ke lain? Kelewang apa panggil? Parang. Hak kelewe tu apa kelewe tu? Gapo kelewe? Ke lain dengan parang? Lain. Nak kena kelewe dia ni. Ada. Ke tak ada kelewang Malaysia Terengganu kita? Tak ada. Tak ada kelewang. Tak ada. Kelewe tak ada. Kelewe tak ada lah tu Kelantan Terengganu. Kelewang ada. Tak ada. Nak contoh dah kena contoh kalau gitu kau. Nak contoh hak lapah muradif. Memanglah sebutan lain-lain tapi maknanya sama. Di bahasa Arab banyak. Hak lapah dia panggil, ni lapah muradif. Dia dengar orang sebut lapah muradif, kita faham lah. Dua lapah yang berbeza tetapi maknanya sama. Dia panggil lapah muradif. Jadi mungkinun, jaizun, dia panggil lapah yang muradif, yang satu makna. Lapah lain-lain tapi maknanya sama. Jadi makhluk ni kesemuanya adalah mumkinun. Ertinya, erti mumkinun, kalau kita ertinya tau. Erti, mana erti mumkinun? Sebelum ada mumkinun ataupun makhluk ni, patut ada dan patut tak ada. Patut ni kita panggil boleh ada, boleh tak ada. Akal boleh terima. Ada pun akal boleh terima, tak ada pun akal boleh terima. Hak asal. Nak kekal tak ada boleh, nak jadi ada pun boleh. Dan apabila sudah ada, tiba-tiba benda yang asalnya tak ada, nak kekal tak ada pun boleh, nak jadi ada pun boleh, tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada. Bila ada je,
tentu ada yang mengada akan dia. Memang akal tak terima satu benda ada tanpa yang mengada. Contoh timbul gitu tanpa yang mengada, akal tak boleh terima. Kita sendiri pun masuk dalam hutan, tak ada orang. Misalnya, tiba-tiba jumpa basah suti. Jumpa basah suti. Oh, siapa mari buat basah sini? Kita marilah dah, siapa buat basah ni? Sebab apa? Akal tak boleh terima basah tu cokoh tu tak apa orang buat. Mesti ada ni, siapa ni buat sini, mari buat basah sini ni. Tengok banyak jarum, kena klinik. kena klinik. Kena klinik ni tak kena nyamuk. Dia tak berasa nyamuk. Nyamuk pun dah isap, nyamuk tahu dah penyakit. Nyamuk kata kalau isap budak ni bahan lah nyamuk. Nyamuk pun dah isap, tahu dah berpenyakit. Maknanya kalau kita jumpa je basah, siapa ni? Mari buat basah sini ni. Mana apa? Memang akal kita ada je benda, mesti ada yang buat. Nampak tak? Ada je benda, mesti ada yang buat. Sekarang ni ada ni mungkin ni. Asalnya benda yang boleh ada boleh tak ada. Ada, mesti kena ada yang mengadakan. Dan yang mengada akan dia namanya Allah. Jadi akal setakat boleh mari di akal kita, benda yang ada mesti ada yang mengada. Nak timbul nama ni Allah, hak ni datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu nama yang mengada ni Allah, hak ni datang daripada khabar Nabi, cerita Nabi. Hak tu tak dapat nak fikir di akal. Mana setakat akalnya ada langit, ada bumi, ada manusia, mesti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Ni timbul hak kapir di bubuh benda lain yang mengada ni. Kadang-kadang maknanya bodoh lah kita kata. Ada makhluk ni mesti ada yang mengadakan. Tiba-tiba yang mengada tu siapa? Hak dia buat. Tu jadi bodoh. Betul dah. Orang kafir pun sama, dia fikir ada Tuhan yang mengadakan. Tak ada Tuhan ni mulhid ni komunis dia, tak ada Tuhan. Ni ada Tuhan. Tiba-tiba Tuhannya siapa? Batu patung hak dia pula buat. Jadi pelik pula jadinya. Betul dah. Dia asal tak ada, mesti ada Tuhan yang mengadakan. Lepas tu patung tu asal tak ada, mesti ada yang mengadakan. Super jadinya. Tiba-tiba patung tu asal tak ada, dia buat sebagai Tuhan. Dah siapa buat patung? Dia yang buat patung. Kan jadi bodoh tu kan? Dia yang buat. Jadi maknanya setakat mesti ada yang mengada. Orang kafir pun mesti ada yang mengada. Siapa yang mengadakan? Siapa yang mengadakan? Hak ni datang daripada cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengada namanya Allah. Hak yang mengada, makhluk yang mengada mungkinun. Dan apabila yang mengada itu Allah, tentulah Allah ada. Yang mengada tu namanya Allah, Tuhan yang mengadakan. Mesti Tuhan yang mengada ni, mestilah dia ada. Takkanlah yang mengada kita ni, yang mengada tak ada. Tu jauh dengan akal tak boleh terima seumpama tu. Jadi yang mengadakan mestilah ada. Dan tak ada Allah tu mustahil. Tak ada Allah mustahil dah lah. Sebab takkanlah Tuhan tak ada nak mengadakan makhluk yang asal tak ada. Jauh lari akal tak boleh terima. Jadi panjang sikit itu, lepas tu fardu kifayah. Ini dalil akli dia panggil. Dalil akli. Kalau dalil nakli, dalil nakli, tu mudah-mudah sangatlah. Dan kita dia buat dalilnya, alhamdulillah ini Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Taala
yang menjadikan langit dan bumi dalam kitab. Tapi itu dalil Allah menjadi langit bumi. Itu dalil secara dimni dia panggil. Secara soreh terang-terang. Soreh ni terang-terang. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Sorehnya langit bumi Allah yang tukang buat. Itu dalil yang soreh. Dalil yang dimni ni terkandung cara tidak langsung menjadi dalil Allah ada. Sebab dia tukang buat, mesti dia ada. Tapi dalil hak sorehnya, hak apa ke? Dalil hak dari secara langsung kau panggil. Dalil hak terang-terang, dalil langit bumi Allah yang buat. Dalil secara faham, secara dimni, secara terkandung, kalau langit bumi Allah yang buat, maknanya Allah pasti ada. Itu dalil dimni. Jadi kalau nak dalil seumpama tu, mudah je lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dalil Allah ada. Segala puji bagi Allah. Allah mana ni? Rabb, Tuan bagi sekalian alam. Allah Tuan. Dah tuang dia dah kedau. Ada ni. Qul huwallahu ahad. Kata alimu ya Muhammad, bermula Allah Ta'ala Tuhan yang Esa. Itu dalil wahdaniyah. Itu dalil sorehnya bagi wahdaniyah. Terang nyata bagi wahdaniyah. Secara dimni, cara fahamnya, adalah Allah. Takkanlah Esa satu Allah tak ada pula. Jadi dalil ayat Quran berkaitan dengan Allah bersifat dengan sifat wujud ni mudah sangat-sangatlah. Dan dalil akal dengan dalil naklun. Nakal ni dipindah daripada Quran dan hadis ni. Hak lebih comel dalil Quran lah. Dalil Quran hak lebih comel. Tapi kena ingat ayat lah. Manakah dalil Allah bersifat wujud? Banyak ayat lah kita boleh pakai. Manakah dalil Allah bersifat dengan kidam dan baqa? Huwal awwalu wal akhiru. Manakah dalil Allah bersifat dengan sifat mukhalafah? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mana dalil qiyamuhu ta'ala binafsi? Al-hayyul qayyum. Al-qayyum tu dalil qiyamuhu ta'ala binafsi. Apakah dalil Allah bersifat dengan sifat qudrah? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca semua belaka tu. Al-hayyul qayyum kita dah baca semua lepas semayang. Wa huwa ala kulli syai'in qadir pun kita duk baca semua. Wa huwa ala kulli syai'in qadir kita duk baca semua lepas semayang ni. Dalil Allah bersifat dengan sifat iradat, fa'alun lima yuri. Ataupun wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dalil iradah. Dalil ilmu. Dalil ilmunya mana bah? Alimun khabir tu. Kan? Tak mari ingat ayat. Alim tu lah, alimun bizatis sudur. Alimun, ada alim, ada khabir. Tu dalil. Bila ni Allah bersifat dengan sifat ilmu. Dalil Allah bersifat dengan sifat hayat. Al-hayyul qayyum. Al-hayyu dalil hayat. Al-qayyum dalil qiyamuhu ta'ala binafsi. Tu dalil ayat Al-Quran. Wa huwa as-sami'ul basir. Dalil sama, dalil basar. Tu dalil ayat Al-Quran. Tu mudah. Ada mudah je ayat tu. Tapi dah ingat ayat. Dalil wujud sampai kaunul mutakallimah, apa dalil? Ada makhluk ini. Tu dalil akal, hak ijmali, hak ringkas, hak menjadi fardu ain kepada kita. Kemudian hak saya biasalah sebut hak jadual sifat 20 tu. Jadi insya-Allah sini kita bawalah jadual tu kemudian. Kalau saya ngajar bandar tempat-tempat lama-lama tu memang jadual tu saya bawa lah. Dia RM3 sekeping. Jadual tu yang menulis Sayyid apa nama tak ingat dah. Jadual tu tahun 40-an. Jadual tu disahkan oleh almarhum Tok Guru Haji Mat Syafi'i Losong. Haji Mat Syafi'i Losong mati sebelum merdeka.
1946 45 gitulah. Jadi yang mengesahkan jadual tu almarhum Tugu Haji Mat Syafi'i Losong Haji Mat Syafi'i itulah. Jadual lama. Dia ada jadual besar tu. Keluarga Sayyid itulah yang panggil apa? Hak cipta itulah yang jaga keluarga mereka lah. Tapi dia jadual tu dia ada sifat 20, dalilnya semua dalil Quran belaka. Dia pecah nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, dia pecah istighna, dia pecah iftikar, dia pecah banyak. Macam mana jadual tu? Saya lama dah tengok jadual tu. Tengok di dinding rumah orang. Masa tu saya tak jumpa lagi jadual tu duduk dengan siapa, saya tak jumpa lagi, pernah tengok. Rumah orang, kita pergi, ada dalam frame, kertas tu kertas kilat gitu, dia pun buat frame molek, comel jadi. Tapi dalam jadual rekah tu, jadual rekah je kalau kira. Tapi dalilnya, semua ingat dalil ayat Al-Quran. Ada orang dulu, walaupun jadual tu rekah wujud dalam bakok rekah dia buat muka, dalam tu lengkap dengan aqaid 68. Kita duk ngaji aqaid 50, dalam tu aqaid 68. Jadi mana rekah, tapi nak ceritanya dalil tiap-tiap sifat dengan dalil ayat Al-Quran. Dengan dalil ayat Al-Quran. Banyak orang ambilnya di surah Iman tu lah, hari Selasa tu. Berat tu. Satu minggu bawa 100, tak dang. Tak cukup. Minggu depan bawa 100, tak dang juga. Sebab seorang-seorang beli 4-5 keping. Beli nak beri anak beranak gitulah, beri dibagi. Hak belajarnya seorang je, hak belajar seorang je, tapi dia beli banyak nak beri anak beranak dia, jadi beratus-ratus pun. Tapi nak ceritanya, walaupun jadual tu jadual rekah, sebut jadual mesti rekah, nak terperinci dalam kitab lah, barulah kita perinci dengan jadual. Cukup aqaid 68 pula, pegangan 68 tu pula. Kalau panjang lebar tak muat lah sekertas ke gitu. Tapi nak cerita walaupun jadual tu rekah, dalil wujud kidam bakok, dalil ayat Al-Quran. Mana kita pun sepatutnya cari ayat Al-Quran lah, bagi dalil bagi tiap-tiap sifat hak kita duk pegang ni, sifat 20. Tak boleh dalil ayat Quran, dalil akal. Pedalilnya ada makhluk ini. Jadi hak dalil ada makhluk ni kita faham boleh lah. Semua sifat 20 ni, ni hak dalil fardu ain. Jadi di bawah nanti sifat kidam dia akan pergi pada daurun tasalsul. Waktu panjang waktu daurun tasalsul tu. Itu fardu kifayah. Fardu ainnya apa kau dalil Allah bersifat dengan sifat kidam, ada makhluk ini juga. Sampailah sifat 20 dalilnya makhluk ini. Kedua, kidam zatiyun sifatun salbiyatun. Wallahu